kapilari darah, apa lagi dia bagi? Okey, dia bagi S. S ni ialah yang keluar, manakala R ni adalah yang masuk. Sudah agak lah. R yang masuk ni mestilah oksigen kan. Ya, awak label je, conteng je rajah tu. So bila awak conteng menunjukkan awak faham penggunaan ataupun apa maklumat yang diberi dalam gambar ni. S ni adalah yang keluar. So S yang keluar ni kita dah boleh andaikan dia adalah gas karbon dioksida. Dua tu je pun kan, sama ada dia oksigen ataupun karbon dioksida. Jadi bila awak dah baca soalan, dah keluarkan daripada rajah, apa lagi yang awak nampak dalam rajah? Okey. So yang ni kita panggil yang dia melibatkan dalam sel darah merah pergi ke alveolus kan. Okey, yang ni yang pertama. Yang kedua yang kita nampak yang ni, antara sel badan dia pergi ke sel darah merah. So ini adalah sel darah merah. So ini adalah proses yang kedua. Tapi kalau ikutkan dari segi susunan dia, yang ni lah yang pertamanya. Kalau ikutkan sel badan ni, dia lakukan respirasi. Jadi yang kita dah belajar sebelum ni, respirasi, bahan buangan dia ataupun hasil dia ialah karbon dioksida kan, dan juga molekul air. Yang kes yang berlari tu, atlet yang berlari tu kan, yang soalan belakang dia tu. Jadi sel badan dia akan keluarkan ataupun dia akan bebaskan gas karbon dioksida. Maknanya gas karbon dioksida tu akan masuk ataupun akan meresap keluar ke sel darah merah. Okay, so ini adalah karbon dioksida. Okay. Jadi gas sel darah merah yang membawa karbon dioksida ni kita katakan dalam sel dia ni kita ada struktur yang kita panggil hemoglobin kan. Okay, hemoglobin. Okay. So kalau dia bawa oksigen, so dia akan jadi oksihemoglobin. Okay. So dekat bahagian ni lah. So kita ada hemoglobin yang membawa oksigen, so kita panggil dia oksihemoglobin. HB cikgu buat hemoglobin. Okay. So manakala sel darah merah yang membawa karbon dioksida, kita panggil dia apa? Karbaminohemoglobin. Karbaminohemoglobin. So menunjukkan hemoglobin ni membawa gas karbon dioksida untuk disingkirkan keluar melalui peparu. Yang itu ayat kita secara umum lah kan. Tapi sebenarnya dalam peparu tu dia punya yang paling kecil tu adalah alveolus lah dulu. Okay, so ini adalah karbaminohemoglobin yang membawa karbon dioksida. So dia akan meresap keluar ke alveolus, kemudian alveolus ni akan singkirkan karbon dioksida melalui tindak balas ataupun mekanisme hembusan nafas oleh paru-paru yang kita dah belajar pada muka surat yang belakang tu. Dia ada sebut yang cikgu cerita tentang orang yang berlari tu kan. Okay. Tu adalah perkaitan dia lah. So dalam tajuk ni, respirasi ni sama ada dia boleh keluarkan tentang hembus dan tarik nafas yang orang lari kat belakang tu, yang macam soalan yang kita dah bincang tu, ataupun yang kedua dia boleh keluar dalam bentuk soalan yang ni, rajah yang ni, alveolus ni. Okay. So kalau soalan respirasi tu awak dah boleh target dah, awak dah boleh aim dah. Apa yang awak perlu tekankan, apa yang awak perlu faham, bab mana, topik mana. Okay. Jadi dah boleh buat rumusan lah kalau respirasi. Make sure awak faham dua benda ni lah. Awak faham mekanisme hembus dan tarik nafas, kemudian perkaitan dia dengan atlet ataupun perkaitan dia dengan pembentukan asid laktik. Okay, yang tu. Yang kedua, dia boleh juga keluarkan soalan tentang kadar penyerapan ataupun pertukaran gas respirasi, iaitu gas karbon dioksida dan oksigen melibatkan sel badan dan juga alveolus. Respirasi dua tu lah yang biasanya. Okay? Jadi awak mahirkan dululah tajuk ni. Kalau dah mahir, keluar soalan macam mana pun boleh jawab. Tak perlu hafal pun, nak faham je Okay, so ini adalah alveolus, so ini adalah sel kapilari darah, dalam kapilari darah ada sel darah merah, kemudian kita ada sel badan. Okay, apa yang soalan nak? Okay, soalan minta bagaimana. Okay, dia punya ayat ialah bagaimana, maksudnya dia minta awak bagi tahu proses pertukaran gas R berlaku antara T
So T ni apa? Okay, so T ni adalah struktur alveolus dan kapilari darah. So dia minta cerita yang nombor 2. Ni adalah cerita yang nombor 2. Okay, antara alveolus dan kapilari darah. Dan cerita nombor 1 yang ni, antara sel badan dan juga sel darah merah. Okay, ataupun kapilari darah lah. So 2 markah sahaja. So jadi kalau untuk jawapan yang 2 markah je, maksudnya tak perlu huraian yang panjang lah. Tapi apa-apa sahaja fakta awak, dia akan terima sekiranya masih lagi betul. Okay, so cikgu tulis dekat tepi ni, apa kemungkinan jawapan yang awak boleh buat tapi ia adalah betul, membawa markah. Yang pertama, awak bagi tahu, okay, R ialah oksigen. So pertukaran gas R, kita tengok gambar. Okay, kita dah label dah tadi, sebab tu pentingnya kita keluarkan maklumat daripada rajah. Okay, so R ialah oksigen. Bagaimanakah pertukaran gas R? Pertukaran gas oksigen di antara alveolus dan kapilari darah. Okay, so point yang pertama awak kata gas, sebab nak buka cerita kan, so mesti kena namakan dulu. Gas R ialah oksigen. Okay. Lepas tu macam mana dia nak pergi ke sini? Sini ke sini. Ni soalan dia. Macam mana dia nak pergi daripada kapilari darah, ni sel darah, ke alveolus. Sini ke sini. Macam mana kan? Okay, itu soalan dia kan. Okay, jadi kita pun bagi tahu. R ialah oksigen. R ialah oksigen. Jadi nak membolehkan R ni berpindah dari sel darah merah masuk ke kapilari, kita mesti kena rujuk balik dia punya tekanan separa. Kan kita dah faham, orang kata apa, fitrah kejadian alam ni yang Tuhan buat, dia mesti akan bergerak dari kawasan yang kepekatan tinggi ataupun kawasan yang kepekatan tinggi ke kawasan yang kepekatannya rendah. Dia mesti bergerak macam tu. Okay. Maknanya sekarang ni kepekatan R ialah oksigen. R ialah cikgu terbalik. Anak panah ni. Okay. So daripada oksigen, daripada kapilari masuk ke sel darah merah. Bukannya daripada sel darah merah ni. Anak panah cikgu ni. Daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini. So ini adalah oksigen. Okay. Jadi dia mestilah kepekatan oksigen tinggi, dia akan pergi ke kawasan yang kepekatan oksigen rendah kan. So dalam kapilari, kepekatan oksigen adalah tinggi. Sebab kita tarik nafas kan. So bila kita tarik nafas, paru-paru kita mengembang. Awak mengembang, jadi oksigen akan masuk dalam badan disebabkan oleh tolakan daripada luar lah. Okay, semula cikgu lukis. Ini adalah kapilari awak. Kapilari apa? Paru-paru. Okay. So dekat bahagian luar oksigen adalah tinggi. Bahagian dalam badan kita oksigen adalah rendah. Okay, jadi tekanan dekat luar ni, tekanan atmosfera dekat luar ni adalah tinggi. Tekanan dekat dalam ni adalah rendah. Jadi tekanan yang tinggi ni dia akan menolaklah oksigen tu ataupun udara masuk ke dalam badan kita. Macam tu. Okay. So bila dia dah masuk dalam kawasan paru-paru, akhir sekali dia akan pergi ke kawasan alveolus lah. Sebab tu kita assume, kita buat kesimpulan, tekanan separa oksigen di alveolus adalah tinggi. Okay. Jadi awak buat ayat lah. Bila awak dah identify, kita gunakan perkataan tekanan separa. Tekanan separa oksigen adalah tinggi di mana? Di kawasan R. Di R. Awak nak cakap R pun boleh, awak nak kata alveolus pun boleh. Di alveolus. Okay.
Kena bandingkan. Jangan berhenti sampai situ je sebab kita nak bandingkan kawasan tinggi dan kawasan rendah kan. Okay, so kita ulang balik. Tekanan separuh oksigen alveolus adalah tekanan separuh oksigen adalah tinggi di alveolus. Okay, guna perkataan berbanding di kapilari darah. Di kapilari darah. Sebab sekarang ni dia nak bandingkan soalan dia, balik kepada soalan. Dia tanya antara T dan juga kapilari darah. Okay, jadi jawapan awak mesti awak kena masukkan antara T iaitu antara alveolus dan kapilari darah. Okay. So, kita baru cerita yang ni, nombor 1 ni ni. Nombor 1, tekanan separuh oksigen adalah tinggi di alveolus berbanding kapilari darah. Bawah ni adalah kapilari darah. Okey. Tak sampai maksud lagi tu. Kenapa pula kalau dia tinggi? Okay, wujud kecerunan kepekatan tekanan separuh oksigen. Kalau cikgu akan tambah macam tu lah sebab faham kan perkaitan dia. Jadi bila ada yang tu tinggi yang ni rendah, secara tak langsung awak akan cakap wujud perbezaan tekanan separuh oksigen. Okay. So bila wujud perbezaan ni lah yang mengakibatkan, dia akan mengakibatkan gas oksigen, ni perkataan meresap ataupun masuk. Aku guna perkataan meresap lah, meresap masuk. Ataupun awak nak guna gas oksigen masuk ke dalam kapilari darah secara resapan ringkas. Okay. Dari alveolus. Jadi, bila wujud perbezaan tekanan, maka gas oksigen akan meresap masuk ke dalam alveolus, ke dalam kapilari darah secara resapan ringkas lah. Cantik. Mana ni? Okay. So, yang ni cikgu lukiskan gambaran dia nak bagi awak faham. Yang ni oksigen adalah tinggi dalam kapilari darah. Dalam sel darah merah, oksigennya adalah rendah. So dekat sini wujudnya perbezaan tekanan separuh oksigen. Jadi oksigen akan meresap masuk resapan ringkas. Yang kita belajar hari itulah kan, ada resapan secara ringkas. Dari mana? Dari alveolus ke mana? Ke kapilari darah. Kena buat ayat sempurna, kena buat ayat lengkap. Dah cukup. Itu sahaja sebab markah dia pun 2 markah sahaja. Okey. Secara resapan ringkas. So ini membawa markah lah secara resapan ringkas. Gas oksigen meresap masuk ke dalam kapilari darah secara resapan ringkas dari alveolus. Okey, dah siap. Okay, seterusnya kita pergi soalan nombor 2. Bagaimana gas S diangkut dari sel badan ke T? Okey, cerita yang kedua. Cerita yang kedua pula. Cikgu tepikan dekat sini. So tadi cerita yang kedua. Sekarang ni cerita yang pertama. Iaitu bermula dengan gas S. Gas S ialah gas karbon dioksida diangkut dari sel badan, dari sel badan ke T. T tadi ialah alveolus. Jauh lah perjalanan dia kan, dari sel badan ke alveolus. Okay, so 2 markah juga.
Jadi cikgu lukiskan yang lain. Okey, ini adalah sel badan. Okay. Lepas tu kita ada sel darah merah. Watak yang kedua ialah sel darah merah. Okay, watak yang ketiga kita ada okay, ni alveolus. Ni pelakon-pelakon dia. Okay. Alveolus, sel darah merah dengan sel badan. Okay, watak sampingan dia kita macam buat lakonan lah sikit hari ni. Okay, watak sampingan dia, kita tahu sel badan melalui respirasi dia akan bebaskan gas karbon dioksida. So macam mana karbon dioksida ni masuk dalam sel darah merah dan akhirnya dia disingkirkan dan masuk ke dalam alveolus. Itu persoalan dia. How? Okay, 2 markah. Okay, jadi awak boleh saja mulakan jawapan awak tu tadi dengan yang sama macam tadi. Okay, awak mulakan dengan dia kata bagaimana gas S diangkut dari sel badan ke tekanan ke alveolus. Okey. Pada sel badan guna perkataan tadi pun boleh. Tekanan separa gas S ataupun awak kata gas karbon dioksida adalah tinggi berbanding kapilari darah. Okay, berbanding dalam kapilari darah lah ataupun berbanding dalam sel darah merah. Okay. Yang kedua, sama kes macam tadi, awak cakap je wujud perbezaan tekanan separa separa karbon dioksida. Okay, sama macam tadi. Okay, cumanya sekarang ni macam mana dia nak masuk dalam sel darah merah. Okay. Tak cerita lagi kan. Okay. So, oleh itu, gas karbon dioksida sama macam tadi meresap masuk ke dalam sel darah merah secara resapan ringkas. Okey, yang ni yang tambahan. Tadi yang ni sama macam tadi kan? Secara resapan ringkas. Okay, so ayat yang tambahan lagi, tambah membentuk karbaminohemoglobin. Cikgu cakap tadi, okey. Membentuk sebab dia dah bergabung dengan sel darah merah, sebab dia bawa oksigen, hemoglobin. Okay, so struktur hemoglobin yang dah bergabung dengan karbon dioksida, dia akan jadi karbaminohemoglobin. So ini adalah hemoglobin lah. Hemoglobin. Okay, tu je tambahan dia. Okay, membentuk karbaminohemoglobin. Okay. Dan tu yang pertama. Jadi gas karbon dioksida ni dia ada banyak cara lah untuk dibebaskan. Ada banyak cara. Yang pertama, cara dia adalah yang ni. Cara satu, bagaimana gas karbon dioksida disingkirkan, dia membentuk karbaminohemoglobin lah. Okay, karbaminohemoglobin. Cara yang kedua, bagaimana karbon dioksida dibebaskan. Okay. Cara yang kedua. Okay. Ataupun kita kata karbon dioksida itu, gas karbon dioksida akan bergabung dengan air. Okay, itu cara yang kedua. Akan bergabung dengan air. Membentuk, bila bergabung dengan air, ni nama dia, asid karbonik. Okay. Yang cikgu cakap semalam kan, semalam kelas hari tu, yang masa atlet tu, membentuk asid karbonik. Okay. Asid karbonik ni nanti dia akan diuraikan, okay,
Menjadi apa? Menjadi ion bicarbonate. Okay, menjadi ion bicarbonate ataupun carbonic acid. Okay, jadi cikgu ulang balik sekali lagi. Okay, berdasarkan gambar ni, gambar cikgu lukis ni, tadi kan bila sel badan kita dah berespirasi kan, dia dah bernafas, dah respirasi, dah hasilkan karbon dioksida. Okay, so karbon dioksida ni dia ada pilihan lah, dia nak pergi dekat alveolus ni macam mana. Dia nak pergi macam mana. Okay, yang pertama tadi dia boleh naik kereta. Dia naik kereta ni. Dia naik kereta tu kereta teksi yang nama dia sel darah merah. So dalam tu ada hemoglobin. So dia dah jadi hemoglobin kan. Okay, itu yang pertama. Lepas tu ada karbon dioksida yang lain, dia kata tak naklah aku naik teksi. Aku sukakan cabaran. Tak naklah naik teksi ni senang sangat. Kau nak pergi mana? Aku ni nak jalan kaki je, nak jogging je. Tapi tengah-tengah jalan tu aku jumpa dengan air. Hai air, boleh kita join jalan jogging sama-sama? Okay, boleh. So bila air bergabung dengan air, okay, dia akan jadi yang kedua tadi, asid karbonik. Okay, asid karbonik. Sama je sebenarnya. So asid karbonik nanti dia akan diuraikan jadi ion bicarbonate lah. Okay, so dia pun akan ni juga akan lalu dekat melalui sel darah merah ni, melalui kapilari darah ni, dan dia pun akan disingkirkan ke alveolus juga, sama je. Okay, cumanya bila dia membentuk asid karbonik, pH, orang kata pH darah ni ataupun pH kapilari darah ni akan terjejas lah, akan berubah. So pH ni akan menjadi pH yang berasid lah disebabkan kehadiran asid karbonik tu tadi. Sebab itulah kita perlu mekanisme hembus dan tarik nafas yang cepat tu yang kita belajar hari tu. Bila pH dia berubah, kemoreseptor di bahagian medula oblongata akan mengesan perubahan tersebut kan. Dan dia akan menghantar impuls saraf tu akan pergi ke paru-paru iaitu ke otot interkostal dan dia akan menyebabkan otot interkostal tu mengecut dengan lebih laju. So dia akan meningkatkan kadar respirasi ataupun kadar pernafasan. Yang kedua, dia akan hantar maklumat tersebut ke jantung. So dia akan mengarahkan otot jantung supaya meningkatkan kadar denyutan jantung. So semua tindak balas tu sebenarnya adalah untuk memaksimumkan pengambilan oksigen supaya bila oksigen masuk, asid karbonik tu tadi akan diuraikan lah ataupun akan disingkirkan. So pH darah akan kembali kepada normal, tak berasid lagi. Okay. Adakah bahaya bila darah kita ni berasid? Ya, bahaya. Kerana kalau darah kita berasid, dia akan menyebabkan penat yang terlampau dan juga dia akan menyebabkan pitam lah bagi individu tersebut. Okay, sebab itulah bila ada atlet yang pengsan tu awak dah boleh faham kenapa dia pengsan kan ataupun dia pitam. Sama je cikgu pengsan dengan pitam. Okay, boleh? Dah lah ceritanya. Okay. So yang ni cerita bagaimana dia karbon dioksida itu disingkirkan. Ada dua cara lah. Sebenarnya ada satu lagi cikgu rasa cara dia. Tak apa kita tengok dulu. So yang ni yang dua cara. Okay, yang B, seorang lelaki mengalami kemalangan yang menyebabkan otot interkostalnya. Cikgu baru je sebut tadi kan. Otot interkostal iaitu otot yang berada di paru-paru. Terkoyak dan 3 tulang rusuknya patah. Aksiden. Nanti lepas ni kalau ada orang aksiden, awak boleh tak buat kaitan. Kenapa dia mati pula dah. Kejam sangat Kenapa orang tu mati? Sebab tulang rusuk dia patah. Bahaya juga kan. Jadi keadaan ni memang bahayalah kalau tak cepat. Kalau lambat dirawat memang akan menyebabkan kematian lah. Ataupun dia pengsan sebelum dibawa ke hospital dia dah pengsan. Okay, apa soalan dia nak? 6 markah ni banyak ni. Seorang lelaki untuk interkostalnya koyak. 3 tulang rusuknya patah. Okay, kita keluarkan Kita keluarkan. So dia kata bagaimana keadaan ini mempengaruhi mekanisme pernafasan lelaki tersebut. Terangkan. Okay. So dia punya situasi kita highlightkan dulu. Situasi ialah
Macam jadi doktor pula awak kan. Otot interkostal koyak. Koyak ke? Koyak. Kenapa boleh koyak? Sebab dia punya tulang rusuk. Tulang rusuk patah ni maksudnya dia dah tengok bawah x-ray lah kan. Bila orang accident, dia mesti akan pergi x-ray dulu, benda pertama yang dia buat lah. Sebab dia nak tengok kerosakan setakat mana berlaku. Jadi ni adalah paru-paru dia. Okay, so otot interkostal dia berada dekat sini lah. Tak tahulah bahagian mana yang koyak, atas ke bawah tak kisahlah kan. Lepas tu patah lah. Mungkin ada yang patah. Kat bawah lah kot, dia kena hentakkan kat bawah. Okay, so bagaimana keadaan ini boleh bagi efek kepada pernafasan. Okay, jadi huraian dia. Okay. Jadi bila otot interkostal ni koyak, so kita faham otot interkostal ni adalah untuk pengecutan dan pengenduran tulang rusuk kan, pergerakan hembus dan tarik nafas. Jadi bila otot interkostal koyak, pengecutan tidak berlaku. Pengecutan otot interkostal tidak berlaku ataupun menjadi kurang. Dia berlaku juga tapi mungkin tak berdaya manalah, kurang. Kurang. Jadi bila tak ada pengecutan, secara automatik daya tidak dapat dihasilkan. Tak ada daya. Tak ada daya yang nak boleh nak tarik tulang tu. Nak tarik tulang rusuk tu tak ada. Daya dah tak ada. Daya tak ada. So tulang rusuk tu tak boleh digerakkan ke atas dan ke bawah. Jadi kita kata bila tidak ada daya ataupun daya tidak dapat dihasilkan ataupun tidak dapat dipindahkan, maka kita boleh bagi tahu tulang rusuk tu tak dapat digerakkan. Tulang rusuk tak boleh digerakkan. Digerakkan sama ada ke atas ataupun ke bawah. Dia tak ada mekanisme hembus dan tarik nafas lah. Dia tak boleh nak gerakkan tulang rusuk dia sebab sakit lah, maksudnya tulang rusuk patah kan, agak-agak lah kan. Okay. Daya tak dapat dipindahkan, tulang rusuk tak boleh digerakkan ke atas dan ke bawah. Jadi bila tulang rusuk tak boleh digerakkan, kita kena ingat yang bersambung dengan tulang rusuk ni adalah otot diafragma. Ni adalah paru-paru, cikgu lukis balik. Ni adalah otot diafragma. So yang ni dah tak boleh gerak ke atas dan ke bawah tulang rusuknya. Otot diafragma pun suka untuk turun ke atas atau ke bawah. Okay. Jadi kalau kita ingat dulu belajar tentang tarik nafas ni, otot diafragma ni penting juga kan, supaya kalau dia diturunkan ke bawah, dia akan mengecut, dia akan mengendur, So bila dia mengendur, isi padu dalam ni akan berkurang. Ataupun tekanan dia akan jadi berkurang. So dia akan berkait rapat dengan tekanan udara lah kan. Jadi bila otot diafragma pun tak boleh nak naik ke atas dan ke bawah, dia akan mempengaruhi isi padu lah. Jadi pertambahan isi padu rongga toraks akan jadi sangat sedikit. So akhirnya nanti dia akan mempengaruhi secara tak langsung bila isi padu pun sedikit. Cikgu buat kat bawah. Tekanan rongga toraks tu pun akan jadi rendah.
berbanding luar. Bukan lebih rendah, akan menjadi sama-sama. Tekanan rongga toraks lebih kurang sama dengan atmosfera luar. Lebih kurang sama dengan atmosfera kat luar. Cikgu lukis balik Okey macam ni Jadi bila otot interkostal koyak, jadi dia punya rangka rusuk tu, sangka rusuk tu tak boleh nak diangkat ke dan ke bawah lah, diangkat ke atas dan ke bawah. Kenapa? Sebab dia tidak ada daya. Daya tarikan tu hilang ataupun tak ada lah sebab otot interkostal koyak kan. Jadi bila tulang rusuk tu tak boleh digerakkan, secara tak langsung dia akan mempengaruhi isi padu rongga toraks. So isi padu rongga toraks akan jadi rendah sebab oksigen tak masuk kan. Akan jadi rendah. So bila isi padu toraks rendah, secara tak langsung tekanan dia pun akan jadi sama dengan tekanan yang atmosfera yang dekat luar pun sama. So dalam ni tekanan dia sama. Dekat luar tekanan atmosfera pun tekanan ATM kat luar pun sama. So bila dekat luar sama dengan yang dekat dalam, ada tak berlaku pergerakan masuk udara? Tak ada. Udara tak masuk lah. Sebab bila kita dah faham hari tu, yang menyebabkan udara ditolak masuk ke dalam badan kita ni disebabkan wujudnya perbezaan tekanan udara kan. Tekanan udara dekat luar tinggi, tekanan udara dalam rongga toraks kita rendah. Sebab itulah udara dekat luar ditolak masuk ke dalam mulut kita sebab perbezaan tekanan. Masalah sekarang ni, tekanan yang ada dalam rongga toraks paru-paru kita ni adalah sama. Jadi bila sama, tak akan berlaku udara masuk ke dalam ruang pernafasan. Tak ada pernafasan lah berlaku, udara tak masuk dalam mulut. Walaupun kita kata tekanan udara dekat luar tu tinggi lah, bagi kita normal. Tapi bagi pesakit ni sebab dia accident, jadi dia udara yang kat luar tu tak boleh masuk dalam badan dia. Sebab tekanan dalam badan dia tu sama level dengan tekanan yang kat luar. Faham kan? Sebab itulah kebanyakannya kalau perhatikan doktor ataupun paramedik dia akan sumbat terus tong oksigen tu. Sumbat terus dekat mulut dia. Sebab dia tahu pesakit ni tak mampu untuk tarik nafas dengan sendiri. Katakanlah dia dah terbaring kat sini kan, ni ni dia accident lah mangsa kemalangan. Lepas tu terus doktor letakkan oksigen dekat mulut dia lah, nak suruh dia bernafas. Kalau tak buat macam tu memang dia akan matilah. Kalau lama sangat terdampar kat tepi jalan tak ada orang peduli kan, masuk air longkang duduk kat situ. Tak ada orang nampak dia accident. Daripada hidup mati sebab lama sangat tunggu. Sebab dia tak boleh bernafas dengan sendiri. Okey. Jadi rawatan awal tu sangat penting. Apa lagi? Okey, tak habis lagi cerita. Okey, so bila tekanan rongga toraks lebih kurang sama dengan atmosfera yang dekat luar, jadi kita cakap hanya sikit ataupun tiada bergantung kepada darjah koyak interkostal dia lah. Kalau koyaknya banyak, mungkin tak ada langsung yang masuk udaranya. Kalau koyaknya sikit je, mungkin udara masuk juga tapi hanya sedikit. Hanya sedikit atau tiada langsung udara yang mengandungi oksigen lah masuk ke dalam paru-paru. Okay. Jadi bila kes ni berlaku, pesakit tersebut ataupun kita kata individu tersebut mengalami kesukaran bernafas. Kesukaran bernafas ataupun keadaan ini nanti akan menyebabkan kepada keadaan yang kekurangan oksigen. So bila dia kurang oksigen, sel-sel badan dia kurang oksigen, lama-lama sel badan tersebut akan mati. Kalau sel tersebut adalah sel otak, jadi sel otak akan mati, akan shut down. So dalam keadaan yang lama, jika dibiarkan,
mungkin pesakit tersebut akan berada dalam keadaan koma, ataupun brain death, otak mati. Ataupun kita kata kalau kekurangan oksigen tu dah sampai ke bahagian jantung, lagi bahayalah. Okay, so keadaan kekurangan oksigen ni sangat bahaya, tak boleh dianggap ringan lah. Jadi rawatan awal sangat penting. Okay, so rawatan awal tu termasuklah dengan CPR. Sekiranya individu tersebut tak ada kecederaan pada tulang rusuk ataupun dia mangsa lemas ke, okay, rawatan CPR sangat membantu. Kerana apabila kita buat CPR, kita telah bagi oksigen. Kita ni menggantikan tangki oksigen. Walaupun awak kata, cikgu, kita kan hembus tu karbon dioksida dalam mulut dia. Ya betul, tapi kita ingat kandungan oksigen masih lagi ada dalam udara hembusan. Walaupun peratusnya tak banyak berbanding karbon dioksida lah. Jadi peratusan oksigen yang sikit dalam udara hembusan kita tu diharapkan dapat membantulah pesakit tersebut mendapat oksigen. Yang paling penting, kekurangan oksigen tu jangan biar sampai ke bahagian sel otak. Faham berkaitan dia lah. Jadi itulah pentingnya tindakan awal bagi mangsa-mangsa kemalangan. Okay? So jika dibiarkan, dia akan bawa maut. Macam kita dalam Tenggaruh ni kan, terlampau lama tunggu ambulans sampai kan. Kalau awal tu mungkin dia hidup. Tapi memanglah kita percaya itu memang dah ajal dia. Tapi secara medikalnya, kalau dia mangsa motor accident tu kan, kawan awak lah, jatuh motor langgar lembu tu, kalau awal rawatan dia, mesti dia dapat diselamatkan. Tapi malangnya kita ni duduk kawasan pedalaman, jadi memang kita tak boleh nak buat apa lah. Tapi cikgu rasa dekat klinik Tenggaruh 2 tu ada je tangki oksigen. Memang dia dah standby untuk kes-kes kecemasan macam ni lah. Okay? Ada soalan nak tanya? Pasal ni? Pasal pernafasan atau respirasi? Tak ada? Tak ada Okay. Tak Bagus. ada. Okay, kasih semua. Ataupun awak blur-blur lagi ni. Suka hati awak lah. Kalau dia bernafas, kalau kecederaan tu bukan dekat tulang rusuk, macam mana? Okey tak? Bahaya tak? Okey. Katakanlah kita buat andaian lah. Dia aksiden yang patah ni tulang tengkuk. Dahsyat cikgu bagi yang cepat Hasif. Hasif rasa kalau tulang tengkuk dia patah, adakah dia bagi kesan yang sama macam tulang rusuk dia patah? Kalau tengkuk je. Mana lagi bahaya? Tulang tengkuk patah ataupun tulang rusuk yang patah? Tengkuk patah. Tulang tengkuk. Tapi dia boleh bernafas, paru-paru dia okey, tekanan udara dalam, tekanan rongga toraks dia okey. Udara boleh masuk. Tapi bila udara nak masuk dekat hidung, dekat mulut, trakea dia tu patah. Hidup tak orang tu? Cepat di doktor kat sini. Hidup tak orang tu kalau tengkuk dia yang patah, trakea dia patah? Anyone? Tak ada jawapan? Tak ada yang nak tembak-tembak? Tak ada? Balkis? Tak apa? Hazirah tak apa? Tak bahaya ke tak mati? Hazirah cakap tak apa? Tak mati? Tak bahaya kot? Kalau trakea. Okey, kalau trakea patah, dia masih lagi boleh bernafas lah. Tapi kalau dia patah kena sebelah ataupun dia gantung, ekstrim pula je rasa kan. Dia kena apa? Orang Jepun tu kena pancung, memang tak lah kan. Dalam kes ni cikgu bagi situasi dia kemalangan tapi tengkuk dia patah tu patah yang masih lagi boleh ada ruang udara yang boleh masuk lah. Tapi kalau dia gantung diri,
gantung dekat tingkap ke gantung kat pokok, trakea dia memang patah dan memang dia tak boleh bernafas lah walaupun tulang rusuk dia masih lagi baik. Okay, ni kes-kes yang gantung diri lah. Sama juga kes yang yang dekat penjara kan. So bila dia kena gantung sampai mati, jadi trakea dia tu memang patah dan dia menutup rongga trakea tu sendiri tertutup dengan epiglottis dia lah. Jadi dia memang sesak nafas disebabkan itulah. Okay. Awak tahu tak kalau gantung sampai mati, dulu-dulu kan, dulu dia orang tak buat gantung sampai mati tau, terms dia tu. Dia hanya cakap, anda telah dijatuhkan hukuman gantung. Lepas tu, penjenayah tu, pergilah gantung. So bila dia dah jatuhkan hukuman gantung, baru tu tak mati. Kan orang kan kadang-kadang ada yang ni kan, yang liat kan nyawa dia kan. So bila dia gantung, dah siap lah, orang tu hidup lagi. Dengan syarat, saya kan dah kena gantung. Saya dah jalankanlah hukuman saya. Sebab dia boleh dibebaskan lah. Sehinggalah ada terms gantung sampai mati tu dikeluarkan. So bila digantung sekali, dijatuhkan dia punya kayu tu, kelopok jatuh kan. Lepas tu orang tu tak mati kan. Orang tu dalam 5 minit, 10 minit duduk gelopok dia tak mati. Lepas tu orang yang hukuman penjara tu, dia gantung lagi orang tu. Lepas tu dia tarik lagi kayu tu. Perempuan yang jatuh. Tak mati lagi. 5 minit, 10 minit tak mati lagi. Dia gantung lagi orang tu. Sampai orang tu mati. Siksa kan. Itu adalah term sebagai hukuman gantung sampai mati tu. Macam mana dia boleh keluarkan perkataan sampai mati. Rupanya ada orang yang gantung dia tak mati. Okay, cerita sampingan. Okay, dah habis Okay, sebab dah habis yang manusia, cikgu nak pergi kepada muka surat 89 tu. Ikan tu. Ikan dengan katak. Biasanya korang ni tak berapa gemar kalau haiwan-haiwan ni. Sebab kita tak boleh relate dengan diri kita kan. Tapi nak buat macam mana, kita kena tahu jugalah. Okay. So soalan muka surat 89. Darjah 9 menunjukkan sistem respirasi bagi dua organisme R dan S. So R tu ialah ikan dan S tu adalah katak. Okay. Terangkan persamaan struktur organ respirasi antara dua organisme tersebut. 4 markah. So dalam soalan bahagian B, awak memang boleh buat dalam bentuk jadual. Okay. Okay, so kita teruskan buat jadual lah. Okay. So kita buat jadual. Organisme R lawan organisme S. Okay, so R ni ialah ikan. S ialah katak. Okay, dia minta 4 markah jadi 2 je lah kita bagi. Yang pertama, okay, organisme R ni ialah ikan, jadi organ pernafasan dia adalah insang. Organ pernafasan adalah insang. Okay, manakala katak organ pernafasan dia ialah paru-paru lah macam manusia kan. Okay, so katak ialah paru-paru. Terkeluar pula dah, sekejap Okay, apa cikgu baca awak salin. Ialah paru-paru. Yang kedua, organisme R yang terbuka dia adalah mulut. Mulut terbuka. Kalau awak perhatikan ikan kan mulut dia selalu terbuka kan? Ke tak? Kau awak nampak ikan tutup mulut je. Kalau ikan yang tutup mulut tu, even ikan yang dah mati pun mulut dia terbuka kan? Kan ada ikan yang sombong tutup mulut je. Kebanyakan ikan dia adalah bernafas melalui mulut. Ikan ada lubang hidung ke? Mana ada? Ada lubang hidung. Bahalah. Kalau dia ada lubang hidung pun dia tak menggunakan lubang hidung dia untuk bernafas. Tak ada. Ikan dia guna mulut. Jadi awak akan nampak mulut dia akan sentiasa terbuka untuk mendapatkan oksigen lah. Okay. Tapi kalau katak, udara akan masuk melalui lubang hidung. So lubang hidung dia yang akan sentiasa terbuka. Macam kita lah. Kita kan lubang hidung terbuka. Ada lubang hidung tertutup? Tak ada Tak ada. Lubang hidung kita ada kelopak hidung. Boleh buka, boleh tutup. Tak ada juga. Bukan macam mata kan. Mata awak boleh buka, awak boleh tutup.
Tapi lubang hidung terbuka sentiasa walaupun mati. Okay, jadi katak dia lubang hidung dia adalah sentiasa terbuka. Jadi awak tulis perbezaan dia. Perbezaan bernafas melalui tadi ialah organ pernafasan, yang ni awak tulis bernafas melalui mulut terbuka bagi ikan. Kalau katak bernafas melalui lubang hidung terbuka. Okey, nombor 2. Bernafas melalui mulut terbuka. Okay, yang ni pula dia bernafas melalui lubang hidung yang terbuka. Okay, yang atas ni tadi organ pernafasan ialah insang, manakala katak organ pernafasan dia ialah paru-paru. Okay, yang lain, apa yang terbuka? Bukaan operculum. Bukan, operculum dia tertutup. Kalau katak, mulut ataupun glotis dia yang tertutup. Okay, nombor 4. Okay. Air yang mengandungi oksigen yang akan masuk, yang masuk melalui mulut lah. Okay, dia melalui mulut, kemudian akan pergi ke insang. Kan? Bila sampai insang tu nanti, oksigen tu akan ditapis lah. Dan dia resap masuk terus ke dalam kapilari darah dia. Tapi kalau katak, udara yang mengandungi oksigen tu akan terus akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian dia ada alveolus, dan alveolus lah yang akan meresap ataupun alveolus lah yang akan meresap oksigen hantar ke kapilari darah, kan? Okey. Untuk banding dan bezakan mekanisme bagi organisma R dan S ni, cikgu akan tamatkan dekat sini dululah, disebabkan awak pun ada kelas sejarah. Okay, so sebelum cikgu tamatkan, ada question? Anyone?